Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Safwan. Kalau kalian kenal lah, saya dulu tak famous, tak apa, low-key je. So, it's okay. Jadi hari ni kita akan belajar tentang quadratic function and equation in one variable. Jadi apa ni? Korang tahu ke apa ni? Mesti tahu kan? Kita buat revision je hari ni. Kita punya belajar hari ni santai je. Slide pun tak biasa-biasa je. Jadi no worries, kita belajar santai Tak payah pressure-pressure lah. So table of content kita akan belajar. First kita akan belajar tentang quadratic expression, which is about general form and also characteristic. Next kita akan belajar tentang quadratic function. Dia sama juga, general form, shape of the graph, axis of symmetry and y-intercept. And last but not least kita akan belajar tentang quadratic equation, dia punya general form, how to find the roots of the variable. Okay, first kita pergi ke quadratic expression. So how can we determine the quadratic expression? Okay, untuk karakteristik dia, quadratic expression, dia punya highest power is 2. Kuasa paling tinggi dia 2 je. Bukan rendah, bukan tinggi. Kalau rendah, contoh power dia 1, so dia adalah linear. Kalau power dia 3, cubic. Kalau power dia 4, quartic. And kalau power dia 5, lebih-lebih lah kan. Tapi hari ni kita belajar 2 je, no worries. Kita belajar quadratic, iaitu kuasa dia 2 and involve one variable. Macam tajuk kita tadi, in one variable. Maksudnya just contoh biasanya kebiasaannya x lah kan. Boleh je letak y, m semua. Tapi dia tak ada dalam satu equation tu ada x dan y. Kita just hari ni ada x saja dalam tu. Dan kita akan belajar tentang dia punya general form. Okay. So general form dia adalah ax square plus bx plus c. A will not equal to 0. So untuk quadratic expression dia tak ada equal to tau. Dia just ada macam ni je. Dia tak ada equal to. Dia tak ada maksud equal to ax square plus bx plus c equal to 0. Tak ada. Ni ada tapi bukan quadratic expression lah. Okay, ni untuk quadratic expression and a dia tak boleh equal to 0. Kenapa? Sebab kalau a dia equal to 0, nanti akan jadi bx plus c. Kalau bx dia je linear. Okay. Untuk yang ni senang je. Kita suffer karakteristik je. Okay, so sekarang kita buat latihan sikit lah. Okay, which one is quadratic expression and which one is not in one variable. Okay, first yang ni. Yang ni rasanya quadratic expression ke tak? Yes, it is. Sebab apa? Power dia 2. Tak ada power kurang, tak ada power lebih. Maksudnya tak kurang, tak lebih. Yang ni quadratic expression ke tak? Ya, sebab dia punya power is 2. Yang ni, oh lah sorry, tak ikut dia punya order. Tapi tak apa. Yang ni power dia punya quadratic expression ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab okay, kita kalau nak buat cantik, kita kena buat macam ni tau. 1 x square plus 4x minus 1. So kalau macam ni, kita nak kena tak ada yang per ni. Kita tak nak hilangkan per. So kita akan darab dengan x square. Semua akan darab dengan x square. So bila darab dengan x square, yang ni akan jadi x square. Yang ni akan jadi 4x. X square darab x is x cube minus 1. Ni cubic ni, dia bukan kuadratik. Sebab tu yang ni bukan. Kalau yang ni pun sama. Kan kita belajar kat MX kan. Kalau x negative 2 is equal to 1 over x square. So yang ni macam ni lah. Sama juga. Nanti ni akan jadi x. Ni akan jadi kuatik nanti. So yang ni salah, yang ni salah. Yang ni terang-terang dah salah. Yang ni betul ke salah? Ni ada 1 over ni. Ya, ni betul sebab P dia kat tepi. P dia tak ada kat bawah. So ni betul. Tapi kalau P dia kat bawah pun salah jugalah. Okay. Kalau yang ni betul ke salah? Yang ni salah sebab apa? Sebab dia ada 2 unknown. Dia ada y, dia ada x. Okay. Tak maaf ada bunyi-bunyi sikit. Okay. Yang ni x1 over 2. Yang ni x. So 1 over 2. Salah. Sebab apa? Kita punya kuasa adalah 2, bukan 1 over 2. Okay. So untuk ni, yang ni kita try expand dia. So dia akan jadi n square minus dengan 2n. So betul.
Okay, move on to the next slide. Okay, now kita akan belajar tentang quadratic function. Okay, quadratic function. How can we determine the quadratic function? Macam tadi, general form untuk quadratic expression, dia tak ada equal to kan? Tapi kalau ni ada equal to. And equal to dia mesti kena ada function, f function. Baru nak beri quadratic function. Okay, and sama juga, a tak boleh equal to 0. Sebab apa? Nanti kalau a equal to 0, dia akan jadi linear function. Okay, shape of the graph. Okay, so kita hari ni rasanya korang dah tahu dah clear dah pasal benda ni. First, shape of the graph. A, kalau a greater than 0 ataupun a adalah positif, dia akan jadi, kalau positif kita ingat senyum. Sebab apa? Kalau kita positif kita senyum, kecuali positif COVID lah. sorry. So kalau positif dia senyum. Kalau senyum maksudnya dia ada minimum point, dia point yang paling lower. Kalau ni negatif, a is less than 0, maksudnya dia bentuk dia adalah, yes, bentuk dia masam, dia tak suka. So dia ada maximum point. Simple je shape of the graph. Okay, next, axis of symmetry. Yang ni mesti korang payah sikit kan. Sebab apa? Axis of symmetry. Okay, macam yang tadi, ax square plus bx plus c function. Okay, so yang ni dia kata kalau a, macam kalau a is greater than 0, kalau a dia positif, b dia positif, dia left, b dia equal to 0, middle, b dia less than 0, right. Kalau ini a is negative, b greater than 0, right, b equal to 0, middle, b less than 0, left. Benda ni payah tau, payah sangat nak ingat. Malas lah sebab kita ada banyak lagi nak ingat. Ada sejarah and maths sendiri pun ada benda lagi nak ingat. So benda ni tak payah ingat. Dengan macam mana? Okay, nak ajar korang rahsia ni. Okay, kita move on to the next slide. Okay, so cara dia untuk tengok B tu axis of symmetry, maksudnya maximum atau minimum point lah. Okay, so kalau B dia cara nak tengok cara nak tengok axis of symmetry, dia punya formula adalah negative B over 2A. Ya, ni je cara dia korang nak tengok. Senang je. Okay, so first, contoh kita ambil soalan untuk kita ambil yang ni, gx ni. Okay, so dia punya A adalah, okay, kita try masuk formula. Nak cari axis of symmetry, negative B over 2A. So kita buat negative 1 over 2, A dia adalah 3 kan. So akan jadi negative 1 over 6. So kalau negative 1 over 6, contoh kita buat graph kan. Kita buat graph kan. So kalau negative 1 over 6, dia kat mana position dia? Maybe kat sini kan. Sama ada atas atau bawah lah kan. Okay, lepas tu dia punya axis symmetry kan jadi macam ni, contoh. So dekat sebelah kiri, tak payahlah nak ingat-ingat benda tadi tu. Payahlah, so serius payah. Okay, kita guna formula ni, negative B over 2A. Okay, untuk yang ni pula sama juga. Kita buat negatif apa? B dia adalah negatif 4 kan. Negatif 4 over 2, negatif dia ni adalah negatif 8. Okay, so negatif jadi akan jadi positif. So 4 ni alamak, sorry. Ni akan jadi 1, ni akan jadi 2. So dia akan jadi negatif 1 over 4. Sama juga. Yang ni pun dia akan sebelah kiri juga. Okay, kalau yang ni positif, dekat sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau contoh B tu 0, contoh kita buat ni adalah 3x square minus 5 je. B dia 0 kan. So dia akan jadi 0, 2, 3 negatif. So akan jadi negatif 0 ataupun 0 lah, senang cerita 0. So dia punya ni akan jadi kat tengah ni. Senang je, tu je, negatif B over 2A. Tak payah nak hafal benda tu, okay. Banyak lagi pun nak hafal. Okay, next kita
kita pergi yang terakhir sekali, iaitu quadratic expression. Okay, kita dah nak habis dah. Quadratic expression. So how can we determine the quadratic expression? Senang je. Okay, kita pergi ke general form dia macam biasa. So general form dia ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, kalau macam tadi kita refresh balik Kalau expression, dia akan jadi ax square plus bx plus c je. Kalau function, akan jadi function equal to ax square plus bx plus c. Kalau ni, kalau equation ada equal to 0. Ingat ada equal to 0. And a tak ada equal to 0. Macam tadilah, macam biasa. Apa yang kita cakap sebelum ni. Kenapa dia tak ada equal to 0. So, how to find the root? Rasanya korang mesti dah tahu dah kan, cara nak tengok root dia kan. So, cara dia adalah sama ada guna graph ataupun guna calculator. Yang ni senang lah. Kalau dia bagi graph, kita guna graph lah. So, macam nak tengok root? Tengoklah kat sini. Ni je. Ni adalah root dia. Okay. Ni je root dia. Kita tengok apa nilai kat sini. Ni adalah root dia. Kalau guna calculator, korang pandai kan tekan kan. So, nanti dapatlah root dia. Sama ada root dia 1 atau 2 atau tiada. Itu dalam maths lah kan. Itu dalam maths. Sama ada 1, 2 atau tiada. Square minus 4ac. Discriminant. Okay. So, dah habis dah. Kita try buat example question So, untuk soalan ni, okay, kita ada 3 soalan. Cuba try korang buat dalam masa each question 1.5 minutes So, dalam 4 minit setengah, 5 minit, 5 minit. Korang pausekan video ni. Lepas tu korang, lepas 5 minit, korang sambung balik. Cuba try. Okay, pause. Now. Okay. So, sekarang, okay, dah habis pause kan? Dah habis buat kan? Okay, tak apa. Kita buat sama-sama. Okay, so, M. Macam aku cakap tadi, kita tak kisah sama ada digunakan dan apa pun. Minus 3 minus m square plus 2m. Okay, so kita expand dia. M square negative 3m plus 2m minus 6 minus m square plus 2m. Okay, potong. Sebab m minus m square ni jadi negatif 3 ni jadi 4 tolak 3 jadi m minus 6. So jawapan dia adalah m minus 6. D jawapan dia. Dapat kan? Okay, untuk next factorize completely. So dia kata dah ni 3. So senang lah sebab dia dah beritahu yang tu 3. Okay, so 3. Kalau nak senang, letak x square dekat depan. So ni 49 x square minus dengan 16. Okay, so ni tak habis lagi ni. Sebab apa? Yang ni 49 ni apa, perfect square. 16 pun perfect square. So 3 7 kuasa 2 x kuasa 2 minus dengan 4 kuasa 2. So dia akan jadi 3 7x minus 4 plus minus lah kan, 7x plus 4. So kita dapat yang ini. Betul tak semua? Ya, good one. And last kita akan buat soalan 20. Soalan 20 buat chill je. Cara nak jawab maths ni sebenarnya korang kena chill je. 2x bagi 3. So yang ni contoh aku ni bawa ni ke sini, yang ni bawa ke sini. So dia akan jadi 4 sini. So 4 dan 3 12. 2x equal to 12. X equal to 6. Tengok, dapat dah. Senang je. Okay, so kita punya lesson pun dah habis dah untuk hari ni. Summary dia, okay, untuk quadratic expression tadi kita dah belajar pasal karakteristik dia, apa yang kena ada, and also kita belajar tentang dia punya general form.
Okay. And sama juga ini, kita belajar tentang dia punya general form. Ini pun kita belajar tentang general form. Tapi quadratic function dia just ada lebih sikit, iaitu shape of the graph. And also apa nama, axis of symmetry. Sorry, maaf ya, axis of symmetry. Yang ni just how to find the root. Korang, okay, kita bagi tips lah kan untuk jawab maths kan. Okay, waktu kita orang SPM dulu, memang lah before SPM memang ramai actually yang macam dapat C selalu, dapat D untuk maths. Even kalau korang rasa maths ni senang, ya, ada juga yang dapat C, dapat D. Tapi waktu SPM semua dapat A. Memang semua akan dapat A. So korang cara untuk dapat A satu je. Jawab, kena jawab. Kalau tak jawab macam nak dapat? And jangan main-main. Untuk sekarang ni jangan main-main lah. Kau buat je, buat confirm. Percaya je kat aku, kau akan dapat A. Okay. So dah habis hari ni untuk kita punya lesson. Jadi nak bagi nasihat sikit. Untuk nanti dah habis SPM, ada UPU, ada apa semua, isi betul-betul, jangan main-main. Sebab benda tu untuk masa depan korang. And for me, kalau untuk either matrix ataupun diploma, kalau korang confuse kan nak pilih apa kan, better pilih diploma. Sebab nanti korang diploma contoh 2.5 years kan, lepas tu korang punya matrix just 1 year. Tapi bila korang degree nanti, diploma punya degree akan jadi 3 tahun, and matrix punya degree akan jadi 4 tahun. Sebab diploma kurang setahun. So dia last lebih kurang sama je. Yang bezanya matrix kau kena struggle. Sebab apa? 1 year je nak belajar. Gila, memang gila nak belajar. Tapi kalau korang nak juga, boleh je. Ramai je member aku yang semua ambil matrix. Memang sangat ramai. Nak ikutkan macam kampung Muazzam lah kat sana, kat matrix tu. Jadi itulah. Kalau korang nak ambil IB kan, aku ambil IB. Kalau korang nak ambil IB boleh je. Tapi sakit lah. Tapi tak apa, InsyaAllah one day boleh pergi UK semua. Okay. So nak aku buka video sikit ke? Tak apalah. Rasanya korang boleh nampak muka aku sini. Tak handsome pun, biasa je. Okay, so good luck. All the best for your exams. And yeah, kalau korang nak contact aku, nak tanya apa-apa kan, aku suka aja subset lah. Kalau korang nak tanya subset ke apa, boleh call aku. Jangan betul ni nak tanya maths atau nak tanya pasal IB boleh lah. Jangan nak lebih-lebih pula. Tak boleh try, tak boleh. Okay, sorry. Okay, tu je daripada aku. Terima kasih sebab listening. Okay, that's all. Thank you, bye. Have a nice day.